Okey, jam di tangan saya telah menunjukkan waktu sekarang pukul 2.30 petang. Kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada semua yang dapat hadir untuk program taklimat kita pada petang ini. Yang saya alu-alukan juga yang dihormati, yang bahagia Profesor Engineer Dr. Sivarau Subramaniam selaku pengerusi untuk panel penilai anugerah inovasi dan perkembangan produk. Bersama kita juga pada petang ini didatangkan khas iaitu Engineer Dr. Anwar Muhammad Kasim selaku pemenang untuk anugerah Academic University tahun 2020. Baik, pada petang ini kita akan adakan satu taklimat berkaitan dengan bagaimana kaedah pemarkahan ataupun kriteria yang ada di dalam kita memilih penyelidik yang berpotensi ataupun mempunyai ciri-ciri khas untuk kita berikan anugerah akademik universiti bagi kategori inovasi dan perkomersialan produk. Sesi ini akan terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah penerangan kriteria pemarkahan oleh ketua panel ataupun pengerusi panel iaitu Profesor Engineer Dr. Sivarau. Dan selanjutnya kita akan dengarkan perkongsian daripada pemenang anugerah bagi kategori inovasi dan perkomersialan produk untuk tahun 2020 iaitu Engineer Dr. Anwar Muhammad Kasim. Jadi untuk selanjutnya tanpa membuang masa, saya serahkan platform ini kepada Prof. Sivarau untuk membentangkan bagaimana berkaitan dengan anugerah inovasi dan perkomersialan produk. Silakan Prof. Terima kasih PM Dr. Herman, pengarah UCC dan UCC selaku urus dia untuk AAU ni. Terima kasih juga kepada Engineer Dr. Anwar Muhammad Kasim kerana sudi bersama kami untuk memberi suntikan semangat kepada bakal-bakal pemohon lah. Baik, selamat petang kepada semua dan saya sangat mengalu-alukan kehadiran peserta untuk webinar ini. Saya jangka bawah 10 tetapi agak mengejutkan kita ada dalam 25 kalau kita tolak urus dia dalam 20 peserta bersama-sama dengan kita petang ini. Jadi ini menunjukkan satu tanda yang baguslah. Maksudnya dia ramai di kalangan penyelidik kita bersemangat untuk memohon AAU kategori inovasi dan perkomersialan produk. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada KAIS. Saya rasa kita mulakan sesi penerangan ini pada tahun lepas. Selepas diperhatikan bahawa ramai pemohon yang memohon bila sampai ke penilaian maka dia disqualified kerana tidak memahami intipati keperluan kategori-kategori tersebut. Jadi dicadangkan kepada KAIS dan KAIS mengambil positif dan kini menjadi acara tahunan untuk kita mendekatkan lagi kriteria penilaian supaya para pemohon boleh melihat dan identify gap-gap yang sedia ada dan mereka boleh address those issues. Okay? Alright. Tanpa membuang masa, saya teruskan. Jadi ini ialah anugerah inovasi dan perkomersialan produk. Selaku penyelidik, inilah penghujungnya. Kita tidak boleh lari daripada sampai ke penghujung. Jadi kita ada pelbagai anugerah dan anugerah ini
dikatakan seolah-olah sangat susah. Sebenarnya tidak. Kalau kita kena dengan strategi, kena dengan elemen-elemen yang dinilai untuk kategori ini, saya rasa kita boleh mengatur langkah supaya kita boleh mencapai, kalau tidak menang pada permohonan kali pertama, sekurang-kurangnya untuk kedua dan ketiga kita telah menghampiri pintu kejayaan. Okay? Right. Secara ringkasnya, Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk merangkumi produk berasaskan penyelidikan. Jadi yang ini saya merahkanlah. Jadi dia mesti berasaskan penyelidikan. Dan pembangunan yang dijalankan dan mencapai tahap pengkomersialan. Saya pasti kita semua faham apakah definisi pengkomersialan dalam konteks universiti. Pengkomersialan ni ada pelbagai perspektif lah dia punya definisi. Jadi dalam konteks universiti, pengkomersialannya saya rasa kita faham. Dan sedikit sebanyak ianya seharusnya lah memberi impak dari segi penjanaan ilmu ke arah peningkatan kualiti hidup, pembangunan industri, as we all know. Okay, itulah hakikatnya kenapa pengkomersialan dilakukan. Jadi produk penyelidikan boleh merupakan reka bentuk, reka cipta, teknologi, perisian, formulasi atau proses yang didaftarkan sebagai harta intelek. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah permohonan mesti berasaskan kepada harta intelek. Okay? Jadi harta intelek mesti didaftarkan di bawah itu. Okay? Pemohon yang mempunyai kriteria yang disebutkan dan mempunyai produk sehingga tahap pengkomersialan adalah layak memohon. Pemohon hanya boleh mengemukakan satu produk pada satu borang permohonan pada tahun semasa. Bermaksud dalam satu borang hanya ada satu produk sahaja, tetapi saya kira kita tidak menghadkan bilangan permohonan. Betul Dr. Mana? Okey. Next. Next. Sekejap bro Cik Tinta, okey. Saya alu-alukan kalau ada soalan tak perlu tunggu sampai hujung, and don't take this this session as a very formal lah. So kita bincang adik-beradik ni supaya kita dapat memahami. Jadi mana yang saya boleh jawab saya jawablah. Saya tak boleh jawab saya bagi pihak Meherman jawab. Okay. Alright. Antara kriteria penilaian, okay, the qualifying criteria, yang pertama telah mendapat perlindungan harta intelek yang semestinya didaftarkan di UTM. Maksudnya, dia mesti go through UCC. Okay, dia mesti go through UCC, sudah ada surat dan sebagainya. Yang keduanya, produk telah mendapat anugerah inovasi sekurang-kurangnya di peringkat kebangsaan. Bermaksud MTE, iTax dan segala macam. Sekarang ini ada juga IPTA dan IPTS yang menganjurkan peringkat kebangsaan. Jadi yang itu juga boleh diambil kira sebagai anugerah inovasi. Dan yang ketiga, sekurang-kurangnya 20,000 telah dijana hasil pengkomersialan IP ataupun produk. Jadi detailnya nanti kita akan tengok kemudian. Tetapi ceiling yang kita letak minimum dia, minimum dia ialah 20,000 telah dijana. Dan yang keempat telah melahirkan modal insan serta mendapat pengiktirafan oleh pengguna melalui publicity. Maksudnya dia sudah ada liputan-liputan media cetak dan media elektronik. Lagi bagus kalau telah masuk TV3, majalah 3 dan segala macam lah. Bermaksud ini memberi refleksi bahawa teknologi yang diketemukan itu adalah bagus dan boleh diterima pakai untuk kegunaan kesejahteraan masyarakat luar. Poin yang kelima dan keenam tu saya strike out sebab of course yang ini dia akan terlibat sama lah
pada 4 poin yang disebutkan di atas. Okey. Alright, next. Cik Tinta. Okey. Ini ialah dia punya butiran detailnya. Jadi kalau kita tengok kriteria pemarkahan, perlindungan harta intelek, capping dia ialah 40. Jadi buat masa ini, patent, kita ada patent granted, patent filing, utility innovation, cap dagangan, hak cipta, reka bentuk industri dan sebarang jenis IP lain yang diterima pakai oleh MIPO. Okey. Jadi dalam konteks ini, sebelum ini, patent hanya diambil kira sekiranya didaftarkan pada tahun penilaian. Walau bagaimanapun, mengambil kira bagaimana penilaian granted patent ini dilakukan, maka tempohnya 20 tahun, maka kami telah membuat sedikit cadangan penambahbaikan dan ianya diterima baik oleh pihak pengurusan tertinggi. Maka patent sepanjang tempoh hidupnya IP ini, maka boleh digunakan untuk memohon AA. Okey, kriteria pertama ialah perlindungan harta intelek. Yang kedua ialah pingat inovasi. Kita ada antarabangsa dan kebangsaan, tetapi hanya akan diambil kira satu sahaja, iaitu yang paling tinggi. Okey, dan kita ada markah bonus. Sekiranya projek yang sama ataupun inovasi yang sama telah memenangi peringkat antarabangsa, okey, kita ada 20, dan pada masa yang sama dia memenangi anugerah khas, diberikan markah bonus sebanyak 5. Okey, jadi di sini dia akan jadi 40 plus 5. Right? Okey, seterusnya Cik Tinta. Okey, pelesenan dan penjualan IP. Jadi kita semua sedia maklum apa itu pelesenan dan apa itu penjualan IP dan juga royalty. Tiga terminologi ini very common lah. Okay, very common. Jadi nilai pelesenan, markah yang diberikan kepada pelesenan, royalty dan juga penjualan IP, outright ataupun assignment, adalah bergantung kepada nilai. Sekiranya melebihi daripada RM100,000, maka 40 markah. Jadi kalau kita ambil yang paling bawah sekalipun, yang mana kita meletakkan RM20,000 sebagai nilai minima, maka ianya memberikan kita markah sebanyak 20. Okey. Dan nilai royalty sebegitu juga, tetapi dikurangkan 10 markah berbanding dengan nilai pelesenan. Okey. Jadi markah paling minima untuk nilai royalty ialah 10 markah, yang mana yang ini ialah per unit, maknanya dalam bentuk unit terjual. Namun begitu, buku dan makalah tidak termasuk dalam kategori royalty ini. Yang ketiga ialah penjualan IP, outright ataupun assignment. Jadi biasanya outright ni ialah yang lain sikit pendekatan dia. Maka nilainya juga agak berbeza berbanding dengan nilai pelesenan. Okey. Jadi markahnya ialah sekiranya melebihi RM100,000, 20 markah, dan paling minima ialah RM20,000 hingga RM50,000, iaitu 10 markah untuk pelesenan dan penjualan IP. Ini ialah kategori yang B. Okay. Jadi yang ini ialah 40 markah capping. Okay, jadi atas kita ada 40, bawah kita ada 40. Okay, next Cik Tinta. Penjanaan hasil pengkomersialan know-how. Okay, there comes know-how. Know-how ni bermaksud kita mempunyai IP dan bersandarkan kepada IP itu, kita tidak menjual ataupun melesenkan IP. Tetapi bersandarkan knowledge know-how daripada IP itu, kita menjana pendapatan. Okay, kita menjana pendapatan dan markahnya ada sama dengan yang IP tadi. Jadi paling minima RM20,000 membawa jumlah markah 20.
Dan yang keduanya ialah produk. Okey, maknanya kita menjual produk. Hasil daripada IP tadi, kita menghasilkan produk dan kita menjual produk tersebut. Okey, tak kisahlah produk itu dijual secara langsung, secara tidak langsung, di sama ada dia app dan sebagainya. Okey. Jadi markah paling minima yang diberikan ialah sekiranya kita boleh menjana hampir 20,000, markah yang diberikan adalah 10 markah. Dan on the other hand, kita sudah nampak ada knowledge towards application, commercialization of application di App Store dan juga di Play Store. Kita sudah ada beberapa rakan penyelidik kita yang berkecimpung dalam arena itu, maka kita juga memasukkan aplikasi sebagai salah satu domain untuk diambil kira sebagai penjanaan hasil pengkomersialan. Jadi ini memberi a greater flexibility untuk researcher. Jadi kita tidak mengikat researcher kepada IP yang mesti dilesenkan ataupun mesti dijual. Okay, so this is know-how and application. Alright, yang ini juga 40%. Okay, next, cek tinta. Impact. Okay, jadi kita akan juga melihat kepada impact. Seharusnya lah sekiranya IP kita bagus, teknologi kita bagus, kita mesti ada graduan-graduan yang telah pun bergraduat bersandarkan kepada penyelidikan itu. Kan? Jadi disebabkan itu kita mengambil kira sekiranya kita ada masters ataupun PhD yang telah bergraduat, kalau seorang diberikan 3 markah, kalau 2 orang diberikan 5 markah. Dan begitu juga untuk postdoc dan ataupun RA. Okay. Dan yang kedua, D2 ialah publicity ataupun liputan media, media elektronik ataupun cetak. Kita ada 3 markah sebagai tambahan. Dan yang ini juga tambahan baru lagi dalam kategori kita, iaitu syarikat terbitan universiti spin-off. Yang ini diberikan bonus. Bermaksud sekiranya lah penyelidik itu mempunyai IP dan IP itu digunakan untuk penerbitan startup, maka kita memberikan markah bonus sebanyak 10. 10. Jadi bagi kita sudah ada beberapa syarikat startup yang telah pun melepasi tahap dan saya dimaklumkan sedang bergiat rancaklah untuk meningkatkan prestasinya. Jadi yang itu markah sebanyak 10% ialah bonus. Okay, next, Cik Tinta. Penglibatan dalam perniagaan. There is a little bit of confusion kat sini. Kadang-kadang bila kita melesenkan IP kita, tak semestinya kita jadi owner of the company. Kalau spin-off tu very clear lah, very clear. Tapi ada kemungkinan ataupun ada juga situasi di mana bila kita either we assign or we license the IP to third party, mereka memerlukan expertise kita untuk sit on the board. Become the board member of their company. So yang ini kategori E ni mengambil konteks pendekatan sebegitulah. Pendekatan sebegitu. Jadi markah yang diberikan ialah kalau pengurusi ataupun ahli lembaga pengarah 10 markah, ataupun kalau kita termasuk dalam golongan pengurusan dan teknikal company tersebut, maka kita diberikan sebanyak 5 markah. Jadi jumlah keseluruhan termasuk markah bonus ialah 115 markah. 115. Jadi banyak dan saya rasa quite straightforward. Walaupun laluan dia agak berliku, saya percaya penyelidik-penyelidik yang very kompetitif ni mereka mampu mencapai ke tahap ini. Okey, seterusnya Cik Tinta. Baik. Jadi untuk sebagai langkah penambahbaikan, kalau dulu A, B, C, D, E semua itu dikira hanya dalam ataupun pada tahun semasa. Maknanya pada tahun, kalau saya mohon untuk 2021, IP saya, commercialization saya, income generation saya, publicity saya, graduate pelajar saya, semua mesti berlaku pada tahun 2021. Tetapi mengambil kira secara praktikalnya
bagaimana pengkomersialan ini boleh berlaku, maka kami telah mencadangkan kriteria-kriteria penambahbaikan. Jadi untuk itu, kriteria pemarkahan bahagian B dan C adalah bersandarkan pencapaian kumulatif pada tahun semasa. Okey, B dan C. B apa dia, Tinta? Cik Tinta? Kalau kita boleh reverse sekejap. Okey. Okey, jadi pelesenan dan penjualan IP. Maknanya IP itu boleh didaftarkan sudah lama berlaku. Tetapi dilesenkan katalah pada tahun 2021. Maka barulah kita layak untuk memohon untuk anugerah inovasi pengkomersialan tahun 2021. Okey, jadi the IP licensing or assignment must happen in the year of evaluation. Okey, dan C ialah Cik Tinta. Okey, penjanaan hasil pengkomersialan. Maksudnya kita menjana pendapatan. Jadi dia boleh, we can merge. Okay, kalau IP tu licensingnya tak sampai 20,000, tetapi di sini kita boleh sampai 20,000, then the entire kita accumulate lah dia punya nilai. Jadi B dan C mesti berlaku pada tahun semasa penilaian. A, D dan E dia sepanjang tempoh IP itu masih hidup. Alright. Okey, Cik Tinta boleh teruskan ke slide hujung. Okey. Jadi nilai titik ambang yang layak dianugerahkan ialah 50% sahaja. 50% sahaja. Kita betulkan saya PM Herman, kita tidak ada basket kan? Kita ada bakul ke? Tiada. Tidak ada. Jadi kalau kita boleh dapat A 40, C 20, kita dah layak untuk dinilai. Jadi kalau kita strategize, saya rasa kita boleh nampak cahaya at the end of the tunnel. Okay, alright. Saya rasa itu sahaja kot berkaitan dengan sedikit pencerahan untuk kategori anugerah inovasi dan pengkomersialan produk. Terima kasih. Jadi saya adu-adukanlah, sekiranya ada soalan, you can directly ask here. Supaya kita semua boleh dapat input. Kita share lah sama-sama. Sekiranya ada langkah-langkah ataupun cadangan-cadangan, kami juga amat mengalu-alukan supaya kami boleh ketengahkan kepada Urusti. Okey, terima kasih Prof. Siva di atas penerangan tadi. Sekarang kita pergi ke sesi untuk soal jawab ya. Jadi peserta-peserta yang hadir pada sesi pada hari ini bolehlah terus mengajukan soalan, buka mic dan terus ajukan soalan ataupun bolehlah typekan soalan di ruangan chat yang disediakan. Baik, dalam masa yang sama, betul Prof, basically kita ada 5 bahagian dalam penilaian ini, A, B, C, D dan E. Namun tiada pertindihan, maksudnya tak adalah nak kata mohon anugerah ni mesti semua ada markah. Contoh saya ada satu produk inovasi telah didaftarkan IP tapi belum dikomersialkan. Jadi saya tak boleh nak masuk. Tidak, dia tidak mengikat antara satu sama lain. Kalau kita lihat pun bahagian-bahagian tadi, contohnya B dan C itu perkomersialan pada tahun semasa, A, D dan E ni yang support untuk perkomersialan itu dari segi inovasinya, dari segi IP-nya, dari segi pertandingan, dari segi penghasilan pelajar, impact dia dan sebagainya, bahan-bahan bercetak, media massa ataupun media elektronik dan sebagainya. Betul ya Prof ya? Kita betul Saya membuka kepada sebarang persoalan. Untuk makluman semua, sesi ini juga turut kita rakamkan, kita rekod untuk jadi panduan di masa hadapan lah, selepas daripada sesi ini. Maksudnya peserta-peserta bolehlah merujuk kembali kepada rakaman ini untuk
saksikan semula lah bagaimana penerangan setiap anugerah-anugerah yang telah pun di tabulatekan lah. Assalamualaikum Prof. PM Dr. Elman dan selamat petang Prof. Siva. Waalaikumsalam. Dr. Anwar, silakan. Alang-alang saya pun banyak tak faham lagi sebenarnya. So saya pun nak bertanya, boleh ke? Boleh. Bagi pihak. Okey. Saya nak tanya, kalau untuk yang anugerah inovasi perkomersialan ni, adakah kita fokuskan satu produk ataupun ada beberapa produk untuk satu anugerah ini? Maksudnya kalau kita ada beberapa produk yang boleh katakan dalam satu tahun tu, katakanlah kita ada dua ataupun apa contohnya perkomersialan yang telah kita buat lah, katakanlah. So katakanlah kalau kita mohon tahun hadapan, benda tu tak valid lah kan? Okay, I think I understand. Okay, Dr. Anwar, ni. Okay. Dr. Herman, nanti betulkan kalau saya terlepas kalau ada yang saya terlepas pun. Okey, permohonan untuk kategori ini adalah terang-terang berdasarkan kepada IP. Okey, bermaksud kalau kita ada satu IP itu mesti either di license, assign ataupun gunakan the knowledge how generate income. Okey, IP. It is not about the product, it's about based on IP. Jadi hanya satu IP sahaja, dia boleh gabung IP tetapi mesti dia mesti terlibat sama, maknanya dia mesti relevan. Kalau ianya IP tetapi jauh sikit daripada yang sini, maka dia akan ada dua permohonan yang berbeza. Sebab kita tidak mahu dua IP yang berbeza menjana pendapatan yang dikira akan mendatangkan yang jumlah yang diperlukan tu. Okay, jadi dia mesti bersandarkan kepada IP. Clear ke Dr. Anwar? Okey, so maksudnya satu IP yang dikomersialkan, satu permohonan AAU. Correct. Okey, kalau ada dua, tak boleh. Kita kena mohon dua. Kalau dia berkait, IP-nya berkait. Kalau dia berbeza, Prof? Kalau berbeza, maka dia akan ambil sebagai permohonan yang satu lagi. Dibenarkan untuk memohon lebih daripada satu permohonan. Tetapi bukan dalam satu permohonan yang sama. Katalah saya ada IP about tire. Satu lagi IP is about engine. Jadi dia dua IP yang berbeza, saya tak boleh gabungkan dia menjadi satu permohonan. Tetapi saya dibenarkan untuk memohon lebih daripada satu permohonan pada satu tahun yang sama. Maknanya yang tire ni saya akan mohon satu anugerah dan enjin ni saya akan mohon satu anugerah. Jadi kita akan menilai secara berasing. Okey, baik. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Tetapi kalau mungkin saya nak tambah, katalah tire tadi saya ada patent dan saya ada satu lagi katakan utility innovation ataupun industrial design yang berkait dengan tire tadi, jadi dia boleh jadi IP, supporting IP. Yang itu boleh masuk dalam satu permohonan yang sama. Harap clear. Okey, baik Prof. Terima kasih tanya soalan tu. Okey. Ada lagi soalan? Kita ada 34 peserta. Kita susah nak nampak selagi kita tak mohon. Jadi kami selaku urustia untuk kategori anugerah inovasi dan pengkomersialan produk sangat mengalu-alukanlah bila daripada tarikh daripada mula memohon itu kami sedia membantu sebenarnya para pemohon untuk memahami dan memahami aspirasi kategori ini dan kami akan membantu bagaimana anda boleh mendekatkan diri anda untuk menjayakan diri anda untuk meraih kategori ini.
award ni. Selamat petang Prof. Ada satu lagi. Banyak pula saya pula yang tanya. Tak Dah Boleh, maaf boleh, ya. teruskan. Okey. Boleh. Kalau kita ada satu produk tadi, produk ni dia ada IP, kemudian dia ada liputan dan sebagainya semua, sampailah dia ada terlibat dengan syarikat dan sebagainya, dan markah dia melebihi 50 markah, tetapi dia tak ada perkomersialan. Dia Okey. tak ada perkomersialan, maksudnya tak ada licensing, royalty dan sebagainya. Itu bagaimana Prof? Adakah Okey. uh, Very good question. Dia bersangkut kepada saya jawab Dr. Irman. Yang mana soalan susah nanti saya bagi dengan Dr. Irman. Yang senang-senang bagi kita jawab. Okay, I think very good questions Dr. Anwar bertanya very good. Sebab tahun lepas merupakan pemenang Dr. Anwar, tahniah belum terlambat rasanya. Okey macam ni. Kalau kita tengok slide yang mula-mula tadi, dia ada qualifying criteria. Qualifying criteria, dia kata mesti IP. Atas lagi yang cek tinta. Okey. Satu lagi, next. Okey, ini ialah qualifying criteria. Maksudnya dia walaupun kita tak ada bakul tadi, kita tak ada bakul-bakul yang ditetapkan, tetapi ini merupakan qualifying kriteria. Yang pertama, mesti mendapat perlindungan harta intelek yang telah mendapat surat daripada UCC ataupun UTAD. Yang kedua, mesti telah memenangi anugerah inovasi sekurang-kurangnya satu. Dan yang ketiga, hasil pendapatan sama ada penjualan, IP, your know-how, whatever, mesti mencapai sekurang-kurangnya RM20,000. Dan juga telah melahirkan modal insan serta mendapat pengiktirafan oleh. Maknanya dia secara tak langsung we have that qualifying criteria to be met. Betul Dr. Irman? Kalau ada nak tambah? Betul Prof. Cuma kalau kita lihat sekiranya katakan kriteria nombor 1, 2 dan 4 ada modal insan, ada menang pingat dan juga ada IP namun belum berlaku pengkomersialan tapi markahnya telah melebihi titik ambang iaitu 50%. Mungkin kita apabila masuk dalam mesyuarat, kita boleh ketengahkan individu ataupun penyelidik-penyelidik yang berkaitan walaupun belum mempunyai pengkomersialan. Kerana kita ada 5 bahagian dalam anugerah ini. Jadi pencalonannya untuk kita bawa ke peringkat seterusnya adalah titik ambangnya adalah 50%. Sekiranya markah melebihi daripada 50% walaupun tidak melibatkan pengkomersialan, maka kita boleh bermesyuaratlah untuk membuat pemilihan yang sewajarnya. Kalau ikut spirit Dr. Irman dah selesai Okey, kalau ikut spirit sebelum ini 5,000. Jadi chairman sebelum ni bukan saya. Chairman sebelum ini aspirasinya dia kata kita kata kategori pengkomersialan. Tetapi kalau pengkomersialannya 5,000 sahaja, dia memberi refleksi yang kurang bagus bila dibandingkan dengan universiti lain. Jadi oleh sebab itu nilainya dinaikkan kepada 20,000. Walau bagaimanapun, sekiranya qualifying kriteria itu tidak dicapai sepenuhnya, maka urustia akan juga bawa dapatan ini sekiranya melepasi titik ambang ke peringkat yang lebih tinggi untuk diputuskan keputusannya. Betul. Okey, Dr. Anwar? Okey, terima kasih banyak Prof. Very clear. Terima kasih Dr. Herman. Kita nak dengar daripada calon-calon yang nak mohon ni. Ada ke? Jangan malu-malu. Saya rasa kita dah ada 3 kali yang menang yang kategori ni. Sebelum Dr. Anwar, siapa Dr. Irman? Ada seorang lagi? Yang mula-mula tu saya lah. Sebelum kita ada. Yang mula-mula saya, lepas tu saya rasa sebelum Dr. Anwar ada satu lagi. Kalau tak silap saya.
pada tahun 2019 kita tiada pemenang. Namun kita ada pemohon lah pada waktu tersebut. Namun pemohon-pemohon tersebut tidak melepasi titik ambang. Okey. So di situlah. Jadi oleh kerana tersebutlah kita membuat penambahbaikan pada kriteria pemarkahan dan maka di situlah akan wujudnya pemenang lah. Okey. Saya harapkan ada soalan-soalan daripada partisipan kita ni. Ramai partisipan kita, 33. Turut dimaklumkan juga kalau kita lihatlah tidak semestinya ketua penyelidik. Tidak semestinya ketua penyelidik. Contoh macam kalau nak kata Dr. Anwar dah menang pada tahun lepas. Okey, dengan satu produk dengan Dr. Anwar bertindak sebagai ketua penyelidik. Mungkin tahun ini dengan pendapatan yang baru dan sebagainya mungkin ahli penyelidik boleh membuat permohonan berdasarkan kriteria. Technically begitulah, technically. Bukan bermakna satu projek ni ketua penyelidik je yang mohon. Kita sebagai co-researcher, co-inventor untuk produk ataupun IP tersebut pun boleh memohon asalkan nama kita berada pada setiap kriteria tadi. Nama kita terlibat untuk tujuan pendaftaran harta intelek, nama kita terlibat untuk di dalam sijil-sijil kemenangan pingat, nama kita terlibat dalam melahirkan budak insan sebagai co-supervisor, sebagai co-researcher dan sebagainya. Boleh juga membuat permohonan, tidak semestinya ketua penyelidik. Ini bagusnya penambahbaikan ni. Kalau dulu, saya ingat lagi kalau dulu-dulu, di AAU ni sekali saja. Once dah menang dah tak boleh mohon lagi. Tetapi sekarang ni saya rasa kita open. Every year you can apply. So kita boleh lihat di mana ada gap, kita boleh fit in and then kita boleh buat penambahbaikan. Saya rasa peluangnya makin cerah lah kepada penyelidik-penyelidik, rakan penyelidik kita. Ada calon-calon yang berpotensi tinggi untuk tahun ni? JK kita pun semua hadir Dr. Herman bagus. Terima kasih banyak kepada Jawatankuasa AAU kategori inovasi dan pengembangan produk Terima kasih banyak. Banyak membantu Jawatankuasa. Tak ada. Sayu Okey, je Prof. semua. Okey Prof, mungkin saya rasa di sini kita telah membuka, saya fikir lebih daripada 20 minit atau 15 ke 20 minit sesi soal jawab ini tadi. Namun sehingga kini tiada lagi nampaknya Prof, tiada lagi persoalan. Namun para peserta bolehlah merujuk kembali video ini yang akan dikongsikan nanti oleh Urustia Peringkat Universiti, KAIS. Serta dalam masa yang sama bolehlah merujuk kepada pengurustiaan di UCC untuk kita bantu dan juga kita facilitate bagaimana kita boleh bagaimana nak mengisi borang tu, macam mana kriteria-kriteria yang membolehkan kita melepasi titik ambang. Kita akan guide, kita akan facilitate lah dalam pengisian borang tersebut dalam membuat permohonan. Okey, saya bagi pihak Urustia KAIS mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Bahagia Prof Siva Rao di atas luangan masa untuk menyampaikan taklimat pada tengah hari ini. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih sama. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan bolehlah terus diajukan kepada UCC. Dan sebelum kita menutup sesi ini, kita datangkan khas pemenang
Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk untuk tahun 2020, iaitu Engineer Dr. Anwar bin Muhammad Kasim, untuk perkongsian pengalaman, mungkin nasihat dan juga pandangan beliau berkaitan dengan anugerah ini. Tanpa buang masa, jom kita dengarkan penerangan yang akan disampaikan oleh Engineer Dr. Anwar. Dr. Anwar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama pada pihak Dr. Herman. Selamat tengah hari kepada Prof yang bagi Prof Sibarau, okey, dan juga pada semua partisipan lah dalam webinar untuk kali inilah. Okey, pertama sekali saya mohon maaf. Okey, actually nak kata sharing session ni saya bukanlah orang yang terbaik untuk sharing session ni. Cuma alhamdulillah Allah berikan rezeki saya untuk saya menjadi penerima kepada AAU 2020 untuk kategori Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan produk inilah. Jadi sebenarnya dengan rendah dirilah saya akan cubalah sharekan sedikit pengalaman dan juga saya akan sharekan sedikit bukanlah nak kata menasihatkan, tapi nak sharekanlah sedikit apakah yang saya rasa yang boleh sahabat-sahabat yang ada dalam webinar ini boleh meningkatkan semangat untuk ke arah yang lebih maju di masa hadapan lah. Actually saya pun belajar daripada Prof Siva sebenarnya, sebab kalau ikutkan produk ini pun bermula dikomersialkan semasa Prof Siva menjawat sebagai pengarah UCC ketika itu. Dan saya juga banyak berterima kasih kepada sifu-sifu saya, mentor-mentor saya, Prof Siva, Pian Dr. Herman yang banyak memudahkan segala urusan dalam proses pengkomersialan inilah. Jadi saya dan juga saya banyak berterima kasih kepada tim UCC daripada dulu, daripada Puan Syairah sampai Fiza dan sampailah semua sampai sekarang Encik Tinta dan sebagainya. Jadi saya rasa tanpa tim yang kuat daripada UTM, tim yang kuat daripada UCC, saya rasa benda ni tak akan berjaya lah. Jadi pertama sekali sebelum saya share ni, saya ingin berterima kasih kepada semua pihak atas kejayaan saya inilah. Okey, jadi saya cuba sharekan, saya tak adalah banyak nak sharekan, cuma mungkin sedikitlah mungkin bagi siapa yang visual, kalau nampak tu dia akan nampak lebih jelas lah kan. Kalau saya cerita je takut tak nampak kronologinya bagaimana kan. Jadi saya pun jenis orang visual, jadi saya cuba visualisekan supaya saya pun sendiri akan nampak apakah perjalanan hidup saya yang menjadikan cuba menjadi lebih matang lah. Sekarang ni pun masih belajar lagi. Orang kata ada apa polisi spin off kan, itu pun saya tengah belajar lagi untuk lebih maju ke hadapan lah. Jadi sebelum saya lebih jauh saya sharekan dahulu ya. Okey, nampak? Boleh nampak? Boleh nampak ke Doktor? Doktor Irman? Masih skrin berwarna putih. Tak nampak doktor. Nampak doktornya line tu macam ada gangguan internet ke wifi ke? Oh ya? Ni dah okey dah dengar. Masih lagi. Oh, masih ada gangguan kejap. Sebenarnya saya punya PC ni mungkin RAM dia dah rendah. Dah banyak buka benda satu masa. Kejap
Saya takut RAM saya ni terlalu rendah, takut tiba-tiba je komputer ni off nanti. Sekejap ya. Saya tutup semua apps-apps yang lain untuk saya mudahkan ni lah. Okay, saya cuba share lagi sekali. Okay, boleh ke? Nampak ke? Boleh, Ke boleh masih nampak. hitam ni lagi? Boleh Dah nampak nampak. dah? Betul, betul, nampak dah. Okey, baik. Terima kasih ya. Okey. Sama. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Anwar bin Muhammad Kasim. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Kalau RG tu Riyad lah. Saya ketua Riyad lah, ketua RG. So kalau ikutkan dari segi profil ini saya nak tunjukkan ni bukan yang benda-benda yang kotak-kotak ni, tapi pekertaan yang berlawah ni, yang mana konsep tunai itulah. Okey, yang mana kita bagi saya lah sebagai seorang pensyarah, kita kena menunaikan kewajipan kita lah, yang mana kewajipan kita ialah untuk berkhidmat kepada bangsa, masyarakat dan negara. Jadi kalau ikutkan daripada segi tunai konsep ni, macam mana kita nak advancingkan industri dan komuniti. Jadi itu yang saya nak sampaikan lah sebenarnya. Sebab kalau kita ada niat tunai ini dalam diri kita, insya-Allah kita akan segala apa yang kita buat pasti akan dibantu oleh Allah untuk kita dapat menyampaikan segala ilmu, segala teknologi yang kita ada kepada orang yang bersasar, okey, orang yang disasarkan. Jadi niat pertama sekali itu yang saya boleh katakan adalah satu tunggak utama untuk kita sebagai pensyarah ataupun sebagai manusia di muka bumi ni, tunaikan kewajipan kita untuk kita sama-sama membangun. Okey. Jadi dari segi kronologi permohonan AAU ni, saya boleh katakan saya agak pemohon yang tegar lah. Bukanlah saya kata diri saya bagus. Jauh sekali daripada niat saya untuk saya kata saya bagus. Sebenarnya saya memohon AAU ni hampir setiap tahun, bermula tahun 2011 ke 2012, 2012 sehinggalah sekarang. Jadi boleh katakan saya pernah share oleh sahabat saya jugalah, yang mana dia sistem sekarang ni, kalau kita tak mohon, kita tak akan dapat apa yang kita objektifkan. Okey, maksudnya kalau kita bagus macam mana pun, tapi kalau kita tak mohon, kita tak tahu level kita dekat mana. Jadi saya dari segi AAU ni, saya mohon daripada tahun 2012, ingat saya lah. Pertama sekali saya mohon AAU 2012. Masa tu saya mohon ada dua kategori, iaitu penerbitan jurnal dan juga AAU inovasi lah. Tapi alhamdulillah masa tu mungkin dia punya kriteria dia tak seperti macam sekarang. Saya ingat lagi pada tahun 2011 saya mendapat mendapat ilham, ataupun bukan ilham lah, dia lebih kepada semangat apabila masa tahun 2011 tu saya lihat Prof TNCA kita, Prof Dr. Zul memenangi anugerah inovasi pada tahun 2011 ni. Jadi masa tahun 2011 tu saya tengok, wah, masa tu Prof Zul juga adalah dekan kepada FKE. Jadi masa tu banyak jugalah belajar daripada Sifu Prof Zul, bagaimana dia punya filosofi lah dalam research dan sebagainya. So daripada situlah saya pun
apa kata kita fokuskan kita punya kekuatan kita pada pada research and then dan inovasi. Daripada situ insyaAllah akan memberikan lebih banyak impak kepada pada masyarakat dan industri lah. Jadi saya boleh katakan pada start tahun 2012 tu saya memohon untuk AAU ni untuk dua kategori ni lah. Bukan nak kata saya bagus, tapi saya cuba untuk back to reality yang mana saya nak ukur di mana kita punya level, di mana kita punya level. Kalau tak ada orang yang checkkan kita punya level, so maksudnya ujian kan, macam kita ujian, kalau kita tak ada buat ujian, kita tak tahu kat mana diri kita. Jadi start daripada situlah. Mungkin memang kita kena mohon usaha sikit, tapi dengan kita buat sesuatu tu kita akan dapat banyak kebaikan dia yang mana kita tahu kat mana diri kita dan muhasabah diri kita untuk kita nak jadi lebih baik di masa akan datang, tahun hadapan dan sebagainya. Jadi itu yang jadikan saya punya semangat saya. Saya mohon je. Jadi dapat tak dapat belakang cerita, tapi saya tahu kat mana diri saya. Selain daripada tu, kalau kita mohon ni, saya rasa tuan-tuan, puan-puan, doktor-doktor, prof sangatlah lebih hebat daripada saya dari segi file management dan sebagainya. Saya ni boleh katakan okey tu okey, cuma bila kita mohon ni, kita punya borang, kita punya documentation kan kita, alang-alang kita akan kita susun sekali. Kita susun sekali supaya dia akan nampak lebih tersusun lah. Mungkin untuk tujuan kenaikan pangkat ke, untuk tujuan memenuhi KPI universiti ke, mungkin untuk memenuhi KPI fakulti ke. So bila kita dah isi benda tu, nanti kita akan mudah bila ada staff-staff lain yang meminta untuk kita mohon maklumat-maklumat tersebut, jadi kita mudah untuk kita cari tempat dia dan kita serahkan kepada individu-individu ataupun staff tersebut, sebab untuk contohnya nak kira Maira dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara tersebut kita bukan sahaja kita nak membantu diri kita, tapi alhamdulillah kalau kita dah bantu diri kita, niat yang baik, kita boleh bantu lebih ramai lagi pihak fakulti, pihak universiti, RG kita dan sebagainya. Okey, jadi itulah sebabnya saya memohon setiap tahun tu supaya saya memberikan diri saya ni masa untuk menyusun diri saya ni. Kadang-kadang kita ni buat tanpa ikut apa-apa, bukan buat apa, kadang-kadang kita buat je tanpa kita nak sempat nak susun kan. Jadi kadang-kadang benda yang bila kita tak susun tu, benda yang cantik tu kadang-kadang dia letak di bawah, jadi kita tak nampak. Jadi bila kita susun file kita baik-baik, so kita nampak, oh ni bagus, ni tak bagus. So kita buat 5S lah, kita buat 5S supaya kita nampak kat mana kita punya kelebihan kita yang boleh digunakan untuk membantu lebih ramai pihak lah, fakulti, universiti dan sebagainya. Jadi saya boleh katakan start daripada 2012 tu saya mohon, alhamdulillah ada yang dapat finalis. Yang saya tunjuk kat sini, alhamdulillah lah yang saya dapat finalis lah. Okey, dapat finalis pun alhamdulillah, masa tu rezeki saya juga. Plan nak pergi, masa tu nak pergi sehari sebelum saya nak pergi ke Bandung sebenarnya. Jadi bila dapat dapat rezeki Allah bagi kan, dapatlah duit belanja bonus untuk keluarga kan. So kat situlah alhamdulillah rezeki untuk keluarga juga kan. Okey, jadi itulah. Okey, itu tahun 2012 lah. Okey, kemudian di tahun 2013 pun saya ada memohon juga. Okey, mungkin saya tak tulis kat sini sebab saya tak tahulah bila saya buat PPT ni dia ada format dia, jadi susah nak insert. Jadi saya insert yang mana yang wajib je kan. Jadi 2013 pun saya ada mohon juga untuk untuk saya tak ingat jurnal ke Harapan.
Jadi kemudian tahun 2014, 2015 kira boleh katakan setiap tahun jugalah saya mohon supaya saya dapat apa orang kata dapat susun aturkanlah hidup saya dan apa yang telah saya capai selain daripada benda ni jadikan kita punya SKT lah. Okey, kemudian alhamdulillah pada 2014, okey, ini bukanlah permohonan IAU tapi alhamdulillah masa ni saya diberikan rezekilah dapat buat sedikit pengkomersialan, okey, untuk produk My Second Eye, yang mana alat bantu untuk orang cacat penglihatan. Yang mana produk ini dijual kepada Standard Chartered secara assignment yang mana total dia ialah 5,500. Jadi masa ni pun bila kita dah ada pengkomersialan masa ni 5,500, kita cuba apply jugalah inovasi. Tapi seperti yang Prof Sivarao kata tadi, impak dia agak kurang sebab kalau berbanding dengan universiti-universiti lain. Jadi masa ni saya tidak layaklah untuk menerima anugerah inovasi. Walau bagaimanapun saya tidak berputus asa. Saya sentiasa berfikir positif yang mana saya fikir mungkin bukan orang ibaratkan macam kejayaan tertangguh, macam itulah. Okey, boleh katakan setiap tahun 2015 saya mohon, tapi itulah seperti apa yang saya tanya pada Prof Sivarao tadi dengan Prof PM Dr. Herman, yang mana kadang-kadang sebenarnya saya tak jelas dengan syarat ataupun kriteria permohonan IAU ni. Kalau kita lihat saya ingatlah yang taklimat untuk permohonan AAU ni baru dalam 2-3 tahun ni sahaja. Jadi kalau difikirkan sebelum-sebelum ni rasanya saya tak jelas dengan apa kriteria-kriteria itu. Jadi saya mohon je boleh katakan hampir-hampir orang kata macam putus asa jugalah. Tapi bila fikir balik, tapi tak apalah, kita cuba lagi kan, supaya kita nampak kat mana kita punya kita punya kelemahan untuk kita perbaiki untuk di masa-masa akan datang. Jadi saya cuba lagi and then saya pada tahun 2015 saya cuba mohon untuk kategori harapan. Alhamdulillah Allah berikan rezeki lagi sekali untuk dapat untuk terima kategori harapan. Tapi masa ni kalau untuk pengetahuan semua, saya pergi PhD tahun 2014 sampai 2017. Sebenarnya saya tak ada masa ni. Okey, saya tak ada masa ni. Tapi saya mohon juga alhamdulillah dekan pun memberikan sokongan yang baik. Masa tu seingat saya Prof Zul ke yang saya tak ingat siapa tu dekan, tapi alhamdulillah masa yang ambilkan hadiah untuk saya masa tu ialah Prof Zul lah, wakilkan saya untuk ambilkan hadiah atas pentas masa tu. Alhamdulillah. Okey, kemudian bagi diri saya benda ni dia takkan habis selagi kita rasa bagi saya saya rasa kita kena sentiasa improve Kaizen. Kalau orang Jepun tu Kaizen kan, kena CQI, sentiasa continuous improve diri kita dan alhamdulillah pada tahun 2017 tu alhamdulillah atas rezeki lah terpilih untuk present dalam satu program MTDC Symbiosis yang mana MTDC Symbiosis ni adalah satu program di bawah MTDC bersama dengan UPM rasanya. Okey, masa tu alhamdulillah terpilih untuk pitching sebenarnya, pitching. Jadi peserta-peserta MTDC Symbiosis ni mereka adalah dia adalah siapa-siapa yang berminat untuk melaksanakan perniagaan di bawah payung MTDC lah.
okey, mereka akan berikan dana, cuma mereka ni mereka tak ada teknologi. Jadi setiap universiti di Malaysia ni yang terpilih akan pitching lah depan mereka mana produk yang ingin di-matchingkan dengan mereka lah. Jadi alhamdulillah masa tu saya pun tak sangka rezeki daripada Allah. Sebenarnya masa tu sangat rezeki sebab saya balik-balik bercuti daripada Jepun untuk ada conference dekat Malaysia masa tu. Tiba-tiba dapat panggilan untuk saya pergi pitching. Jadi saya pergi pitching alang-alang menyelup Kasam kan. Alang-alang balik ke Malaysia buat conference, jumpa keluarga, dapat rezeki ni saya pitching. Saya boleh katakan kalau rezeki tu datang saya tak pernah tolak lah kan, walaupun benda tu susah ke apa ke, saya kalau diberi peluang tu saya akan anggapkan dia adalah satu pembelajaran untuk diri saya, untuk belajar lagi dan lagi lah. Sebab sekali kita pitching kita takkan perfect. Okay, kita pitching kita takkan perfect dan masa kita pitching tu banyak lagi apa yang kadang-kadang improvement yang kita boleh buatkan di masa akan datang, dan itu adalah real time punya training lah bagi saya. Jadi alhamdulillah saya diberikan rezeki untuk pitching pada MTDC Symbiosis. Saya ingat saya dari UTM ada 4 ke 5 produk lah yang bersama dengan saya yang pitching dengan mereka lah. Jadi di situ alhamdulillah tak sangka tersangkut dengan salah satu syarikat yang ada kat situ yang mereka berminat dengan teknologi ini, yang mereka nak komersialkan lah, dia nak licensingkan ataupun dia nak komersialkan. Jadi pada tahun 2018 ingat saya, perjanjian pertama penjualan tu telah ditandatangan lah. Maaf saya perkataan tak habis. Okey, ditandatangan untuk penjualan. Sebenarnya daripada proses, saya ingat saya 2016 sampai 2018 tu banyak proses. Seingat saya masa tu Prof Sifarao lah sebagai pengarah UCC masa tu, yang sebagai Prof Sifarao yang menguruskan untuk proses perbincangan, negotiation dan sebagainya bersama dengan pihak syarikat. Dan masa tu kadang-kadang sampai meeting Prof, dengan masa saya tengah buat PhD di Jepun di lab tu meeting macam mana okey tak dengan pembayaran banyak ni ataupun macam mana model penjualan kita dan sebagainya lah. Jadi itulah tapi saya bagi saya tak letakkan barrier pada diri saya cuba aja. Tak kisahlah macam mana susah sekalipun, orang kata macam langgar je lah. Apa nak jadilah kan. Kita cuba je. InsyaAllah kalau rasa tak boleh, then kita back lah, tarik handbrake dan sebagainya. Tapi so far alhamdulillah kalau kita positif dan kita niat untuk membantu masyarakat, membantu banyak impak yang kita boleh berikan pada negara, insyaAllah why not kita cuba kan, walaupun agak susah jalannya. Okey, jadi alhamdulillah masa tu ditandatangan, cuma masa tu mereka hanya bayar berapa persen saja. Okey, mereka hanya bayar berapa persen, and then kalau diikutkan penjualan patutnya 50%, 50,000, tapi mereka hanya bayar berapa persen. Dan sehinggalah tahun 2020, segalanya diselesaikan. Alhamdulillah segalanya diselesaikan. Jadi kalau kita lihat dari segi perkomersialan, proses dia MOA tu masa tahun 2018, tetapi habis dapat keseluruhan baki penjualan tu pada tahun 2020. Itu pun atas usaha Prof PM Dr. Herman dan tim yang sentiasa berurusan dengan company, yang mana company dia bila dah sign dia kena langsaikan. Jadi alhamdulillah dengan kegigihan dan bantuan daripada tim UCC, alhamdulillah perkara tersebut telah
diselesaikanlah pada tahun 2020. So bila tahun 2020 selesai, saya fikir alang-alang dah ada waktu tu kan, cubalah mohon AAU 2020. Itulah, alhamdulillah Allah bagi rezeki atas bantuan kawan-kawan dan Prof Siva dan Prof Dr. Ehman dan tim UCC. Alhamdulillah saya diberikan rezeki untuk menerima AAU 2020 untuk kategori inovasi ini. Okey, jadi ini adalah secara overall dari segi saya punya sharing lah. Okey, kronologi permohonan AAU ini. Okey, okey, kalau ikutkan kriteria yang telah dibentangkan oleh Prof yang bagi Prof Siva dan juga PM Dr. Ehman, ini adalah dia punya kriteria penilaian lah. Sebenarnya saya tak ada slide yang Prof Herman dengan Prof Siva dengan PM Dr. Herman berikan. So saya ada, ini adalah contoh daripada borang saya lah. So actually borang ni itulah saya rasa tadi Prof Siva dengan PM Dr. Herman dah terangkan secara jelas setiap perkara, setiap chapter-chapter ni yang boleh kita kita usahakan untuk kita cuba mohonlah untuk AAU inilah. Sebenarnya banyak banyak method lah method. Macam tadi Prof PM Dr. Ehman ada sebutkan, walaupun kita bukan ketua ahli penyelidik pun kita boleh memohon. Selain daripada itu, kalau kita ada satu produk walaupun belum komersialan tapi kita dah ada cukup dokumen-dokumen lain, insya-Allah kita akan dipertimbangkan. Okey. Jadi jangan rasa terbeban ataupun jangan rasa malu untuk memohonlah sebenarnya bagi saya. Okey, tapi kalau nak memohon tu apa kata ini adalah tool yang baiklah yang saya rasa pihak KAIS ada buat okey dalam permohonan AAU, yang mana dia ada satu modul untuk simulasi AAU. So di sini kita boleh isikan dengan dokumen-dokumen yang kita ada. So kita boleh isikan markah yang kita rasakan kita boleh dapat markah lah. Okey, terutama dekat contohnya kriteria 1, 2, 3, 4 ni. So kita isi markah kita and then kita agak-agak kita boleh dapat tak lebih 50. Kalau kita rasa kita dapat lebih daripada 50, and then kita submit lah. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh, macam saya, tak apalah, rehatlah dulu ataupun kita tak perlulah, kita kena ada strategi juga. Kalau tidak, agak bukanlah susah tapi agak nak kumpul dokumen ni dia agak melecehkan jugalah. Tapi apa-apa pun kalau kita niat memang nak susun aturkan kita punya dokumen, then why not kan, kita cuba je. Okey, saya rasa untuk anugerah inovasi dan perkomersialan ni masih mudah lagi nak susun atur dia sebab dokumen yang diperlukan tak banyak berbanding kalau kita lihat semalam saya dengar untuk anugerah harapan. Saya rasa siapa yang pernah mohon anugerah harapan lagi-lagilah betapa susahnya nak buat dokumen lagi susah nak buat dokumen sebenarnya. Tapi why not, kalau dah ada mohon untuk kenaikan pangkat, buatlah sekali kan. Tapi itulah saya boleh katakan untuk inovasi perkomersialan ni dia tak adalah terlalu banyak sangat dokumen yang kita kena cari. Okey, jadi dokumen-dokumen tu kalau kita dah jumpa, kita masukkan dalam satu folder and then kita letakkan dia macam search and matching lah. Okey, kita dah jumpa dia and then kita matchkan kat mana dia bawa produk ke, IP ke, adakah dia kalau bawa penjualan IP
dia letakkan bawah penjualan IP ke, atau contoh agreement ke kan, contoh agreement, ataupun dari segi apa nama ataupun apa panggil tu, macam resit, bukan resit lah, kata duit dimasukkan untuk penjual pengkomersialan produk kita. Jadi berapa amount dia tu, okey, dia akan jadi markah lah kat sini. So untuk saya punya produk, dia punya amount ialah 50,000, jadi saya hanya dapat 10 markah sajalah, okey, 10 markah. Jadi untuk impak, untuk media masa dan sebagainya 10 markah, and then untuk pelibatan dan perniagaan saya tak ada terlibat, jadi tak ada markah. Jadi untuk produk, IP dan sebagainya ada 43 markah. So total alhamdulillah lebih 50. Jadi why not kita mohon kan, macam tadi Prof Siva ada tunjukkan, Pilihan pun ada tunjukkan yang layak dianugerahkan ialah hanya 50 ke atas. Jadi kalau kita dapat 50 ke atas, then why not kita cubalah kan. Dapat tak dapat tu belakang cerita kan. Mana tahu ada rezeki kan. Jadi itu cerita dia lah, simulasi ni Jadi kalau kita dapat A, macam Prof Siva dia tercakap tadi 40 markah ke atas, so kita dah dapat markah A. Kalau mungkin kita boleh jadi finalis kan. Kalau kita tak dapat pemenang pun kita dapat finalis, alhamdulillah rezeki Allah bagi RM500 kan. Siapa nak bagi kan kalau ni kan. Jadi alhamdulillah itulah dia punya step lah yang saya buat saya kumpul-kumpulkan segala dokumen-dokumen saya, and then daripada dokumen tersebut saya isikan simulasi ni dulu. Okey, isi simulasi ni, and then barulah kita tahu kita ni dia panggil macam SAR lah self assessment report. self assessment report yang mana kita check diri kita dulu tanpa melalui penilaian daripada panel dulu kan. So kalau diri kita pun tak lepas lagi, so mungkin panel pun lagi tak lepas lah kan. Tapi kalau kita rasa kita dah lepas titik ambang ni, InsyaAllah kita akan boleh ada harapan lah orang kata. Okey, so itu untuk simulasi lah Okey, so dari segi kronologi flash ini yang saya pernah tunjukkan lah sebelum ni, yang mana dan saya rasa saya pernah cerita pada semua kan, pada semua masa sesi research to revenue yang mana ini untuk product flash lah, vehicle smart security. Ini adalah saya punya borang borang sebenarnya. Tak boleh buka. Okey. Tak boleh buka. Tak tahu kenapa. Alright. So ini adalah produk commercialization saya yang mana ini adalah dia punya sales purchase, okay, and then ni adalah media massa dan sebagainya lah, okay. Okay, so saya rasa itu saja. Walaupun saya ingat saya cuba nak ingatkan balik lah, ini adalah sharing session saya pada research to revenue pada tahun lepas saya rasa lah yang mana dalam pengkomersialan, dalam inovasi research ni saya memegang perkara inilah yang mana yang penting apa-apa kita nak buat kita kena niat yang baik untuk membantu orang, insyaAllah Allah akan bantu kita tanpa dari Allah akan bantu kita dari sumber yang kita tidak sangka-sangka. InsyaAllah lah. Okay. Lepas tu berbuat baik pada ibu bapa, keluarga, pengalaman. Cuba saja apa-apa, jangan takut untuk mencuba. Bagi saya pengalaman tu adalah satu cikgu yang terbaik lah. Jadi kalau kita tak mencuba, kita tak tahulah apa yang kita ni macam mana sebenarnya. Okey, kemudian nak mencuba tu kenalah ada dengan strategi. Okey, kena ada strategi. So strategi macam mana kita nak susun untuk tahun 2022 ni. Okey, mula kita nak mula dengan IP dahulu ke, and then daripada IP kita masuk inovasi ke, and then daripada inovasi kita masuk
inovasi tu maksud saya masuk pertandingan lah, masuk pertandingan, and then daripada masuk pertandingan kita dah kenal orang, kita cuba pitching dekat luar, dekat market pula, mana tahu ada rezeki kan, ada rezeki kita boleh dapat apa panggil tu, liputan daripada media massa dan sebagainya kan. Okey, selain daripada tu kita boleh dapat networking dengan industri-industri yang berminat. Sebab kadang-kadang produk yang kita buat ni kadang-kadang kita kata kita nak buat untuk aplikasi ni, tapi sebenarnya industri ni dia mungkin dia nampak teknologi kita tu boleh guna dekat tempat lain. Jadi jangan risau, jangan takut untuk mencuba. Kadang-kadang Allah nak turunkan rezeki kita ni tak tahu daripada mana. Mungkin daripada orang ni, mungkin daripada orang ni, mungkin daripada orang ni kan. Jadi kita cuba saja. Itulah hidup saya lah. Saya tak pernah, insyaAllah lah kalau selagi ada nyawa di badan, insyaAllah saya akan sentiasa berusaha dan mencubalah. Dan lepas tu dari segi IP dan publication management, lepas tu skill talent. Okay, yang ni tak ni sangatlah. Okay, ini adalah point to ponder yang saya sharekan dalam research and revenue dulu saya lah. Okay, yang ni saya rasa saya ambil daripada Dr. Herman juga. Yang mana personally to me, when I develop a product, my motivation is not to commercialize the product. I develop the product that I believe that I can help people, help others. Others ni tak kisah siapa-siapa. Kita boleh help orang, individu, atau kita boleh help industri, community, ataupun kita boleh bantu makhluk-makhluk Allah yang lain. Okay, daripada situ insyaAllah. So making money is not in mind. As I said, we develop that we like. Yang ni boleh katakan kalau kita niatkan untuk bantu makhluk Allah, insyaAllah Allah akan bantu kita lah dari apa jalan yang kita tak sangka-sangka. Okey, dari segi strategi ni, ni saya ada katakan tadilah, saya pun dah ada share kan dalam revenue, research to revenue hari tu. Okey, skill set. Okey, yang ni pun saya tak pandai, saya dalam proses pembelajaran. Banyak lagi sifu-sifu saya yang hebat-hebat. Okey, di UCC, Prof Siva, Prof Pian Dr. Herman, di FPTT, kawan-kawan yang banyak bantu saya. Okey. Okey, itu sajalah daripada saya. Mungkin saya kembalikan pada PM Dr. Herman untuk mungkin buka kepada sesi soal jawab atau okey, Dr. Herman. Okey, terima kasih Engineer Dr. Anwar di atas penerangan pembentangan itu tadi ataupun sedikit perkongsian. Jadi sekarang kita buka kepada para peserta untuk sesi pertanyaan. Mungkin boleh diluahkan sendiri ataupun diceritakan sendiri oleh Dr. Anwar kepada sebarang pertanyaan yang ada. Dipersilakan bertanya. Sekiranya ada. Dalam masa yang sama, saya turut maklumkan bahawa sesi ini turut dirakamkan dah. Makanya ia boleh dirujuk untuk masa akan datang. Saya tertarik basically dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Anwar tadi, satu perjalanan hidup beliau ketika berada di UTM setiap tahun membuat permohonan anugerah akademik universiti. Jadi kita sebagai para akademik yang terlibat so kita letakkan diri kita pada suatu tahap lah, pada suatu level. Bagaimana kita ni dulu sebagai manusia biasa di sekolah, kemudian kita masuk universiti dengan pencapaian yang kita ada, kita terpilih untuk menjadi pensyarah sebagai seorang penyelidik di universiti, bertugas bukan calang-calang di universiti. Jadi buktikan kemampuan anda melalui pencapaian yang cemerlang. Kita bukan sahaja makan gaji, malah kita perlu buktikan bahawa kita ini adalah somebody. Baik, saya tertarik dengan sedikit perkongsian Dr. Anwar tadi. Kalau kita lihat sebelum ni kita berfokuskan kepada R&D, Research and Development, pembangunan dan penyelidikan. Baik, dan ketika ini kita dirancangkan lagi oleh C, pengkomersialan
dan juga kita ada RDCI, Innovation. Sebenarnya ketika ini pihak kerajaan dan juga melalui Kementerian Pengajian Tinggi kita telah pun menambah dan juga mestilah of course kita dah tambah satu lagi elemen iaitu ekonomi. Jadi pada saya barulah orang kata lengkap ekosistem tu. Maksudnya kita bukan saja nak membuat research and development untuk pengkomersialan dan untuk inovasi saja. Kita kena fikirkan aspek ekonomi. Bagaimana research yang kita bangunkan itu akan memberi impact kepada ekonomi. Bukan saja ekonomi kita sebagai pesyarah, malah ekonomi Malaysia, ekonomi dunia. Apakah impact yang kita bangunkan, apakah impact produk yang kita bangunkan, impact produk yang kita kaji, impact produk yang kita mohon untuk mendapatkan dana dalam aspek ekonomi, bagaimana penjanaan ekonomi. Jadi kita perlu memikirkan ke arah bagaimana setiap yang kita kaji itu mendatangkan hasil yang lebih baik kepada negara. Apabila kita sampai ke tahap tersebut, barulah datangnya kualiti dalam penyelidikan, kualiti dalam pengkomersialan dan kualiti dalam kemenangan pingat dan sebagainya. Itu sebagai sedikit tambahanlah kepada apa yang telah dikongsikan dengan oleh Dr. Anwar tadi. Kita ada elemen R, D, C, I dan juga kita tambah ekonomi. Baik, saya masih buka untuk sebarang pertanyaan. Okey, mungkin saya boleh tanya kepada Dr. Anwar. Nak tanya bukan senang ni nak tanya di halayak ramai. Okay. Walaupun kita online. Okey. Okey, persoalan saya ada satu je persoalan Dr. Anwar. Apakah yang benar-benar memotivasikan Dr. Anwar dalam membuat permohonan setiap tahun tadi? Apakah sebenarnya motivasi yang menjadi penguat untuk membuat permohonan sepanjang tahun tersebut? Walaupun Dr. Anwar ada sedikit menjelaskan berkaitan dengan apply je. Tapi apakah sebenarnya motivasi sebenar yang ada tu? Silakan Dr. Anwar. Okey, terima kasih Dr. Herman. Persoalan yang saya rasa saya ada ceritakan tadi berkenaan dengan permohonan tu. Actually sebelum ni tahun 2011 tu lah masa saya di borak-borak dengan sekarang ni sahabat saya tu ialah Prof Ashadi Prof Ashadi dia masa tu 2011 masa tu main bola tampar dengan dia. Bola tampar dengan dia. Masa tu dia kata tak mohon AAU ke? Lepas tu saya mula rasa macam segan lah. Apa nak mohon kan? Malulah kan. Tapi bila bila saya fikir balik yang dimasukkan oleh Prof Shadi tu dia ada menyebutkan kalau kita tak ukur tak letakkan diri kita dekat satu mana kita tak tunjulkan, kita tak mohon benda tu, mana kan orang lain akan tahu kan. Okay, even kita punya SKT pun, kalau SKT kita buat macam-macam mana sekalipun, tapi kalau kita tak tuliskan kat dia, mana nak tahu, dekan nak tahu kan. Mana ada ketua jabatan kita nak tahu. Jadi apa-apa pun dokumentasi itu akan membantu kita bukan sahaja untuk untuk AAU contohnya untuk mohon AAU, tapi dia juga bagus untuk kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lain. Contohnya kalau kata inovasi kan senang kita nak cari dokumen kita terus pergi dekat inovasi. So semua IP ke apa ke semua kita dah ada dekat situ. So kita just pick up je. So daripada kita kita sepah-sepah kan, macam saya lah, saya duk sepah-sepah kan. So kalau kita duk bekerja buat tanpa menolak apa-apa, so bila dapat ni dapat tu, kita buat. Tapi sampai kadang-kadang sampai kita tak sempat nak susun. Jadi bila ada AAU ni ataupun kenaikan pangkat, kita akan gunakan platform tu untuk susunkan. Dan bila kita dah susunkan,
barulah kita akan bagi saya lah, saya akan nampak diri saya ni dekat mana. Diibaratkan macam muhasabah diri lah. Muhasabah diri, apa yang kita dah capai, apa yang kita nak capai akan datang, dan apa yang kita nak lagi. Bukanlah kita ni tak bersyukur, bukan kita tak bersyukur. Kita ni bersyukurlah, kita cuba letakkan diri kita dekat mana. Kita bersyukurlah sebab tu kita letakkan diri kita dekat mana. Ini bukanlah saya nak ni lah. Cuma bagi diri saya itulah motivasi saya supaya saya akan lebih sentiasa melihat diri saya ni, kenal diri saya ni dekat mana. Okey. Jadi kalau katakanlah saya kurang dekat bab ni, insya-Allah saya akan cuba baiki bahagian lain yang mungkin boleh meningkatkan lagi motivasi kita untuk di masa akan datang. Sebenarnya saya juga apa kata sukalah dengan ada satu satu apa panggil tu, pesanan daripada arwah Datuk MC kita, iaitu arwah Prof Ahmad Yusof, yang mana masa tu saya pergi jadi driver dia jadi driver dia pergi ke Jepun masa tu. Okey, pergi ke Jepun. Yang mana masa saya jadi driver dia tu, adalah contingent daripada Malaysia untuk sign sign MOU dengan satu universiti, YNU, Yokohama National University. Saya rasa masa tu PM Dr. Rahman belum pergi lagi . Okey, YNU. Masa tu Datuk Ahmad Yusof dia ada dia masa jalan-jalan nak pergi makan masa tu dia pegang, dia terborak Noah, dia bagi satu keyword tu lah, keyword yang mana pensyarah ni dia kena jadi 3R. Tapi sekarang ni dia dah jadi 4R. Saya ada dengar 4R tapi saya lupa R satu lagi. Cuma yang 3R ni mungkin ramai kawan-kawan saya yang dekat sini dah tahulah. R tu iaitu kita nak jadi pensyarah ni kita must be referred. Okey, referred, menjadi rujukan kepada orang. Okey, menjadi rujukan kepada orang yang mana untuk industri, untuk komuniti, untuk individu mana-mana yang memerlukan ilmu ataupun menjadi yang memerlukan kita punya teknologi tersebut. Okey, kita must be referred lah. Okey, itu R pertama. Yang kedua, relevant. Okey, kita punya teknologi tu relevan dengan dengan masa kini ataupun keperluan tertentu. Dan yang last sekali, respect. Okey, respect yang mana kita sebagai pensyarah ni kita bukan sahaja dengan apa yang kita buat tadi kita akan menjadi mendapat penghormatan lah, penghormatan daripada siapa-siapalah. Kita must be yang boleh saya katakan yang simple lah. Dari segi dia punya dia punya filosofi dia tu saya tak tahulah, tapi bagi saya faham yang 3R tu yang itulah be referred, be respect and be relevant. Okey. Jadi bagi saya dengan motivasi itulah saya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun saya cuba cuba untuk meningkatkan kualiti diri dengan contohnya memohon AAU ni ataupun memohon atau buat segala apa saja untuk menjadi orang kata pengalaman kepada diri saya. At least saya tahu pernah memohon ataupun at least saya tahu saya pernah ada pengalaman untuk satu perkara tersebut lah. Jadi itulah Dr. Herman. Menjawab ke Dr. Herman? Maaf ya kalau lari tajuk. Menjawab. Okey, Prof Siva Rao angkat tangan tu. Silakan Prof. Saya congratulate Dr. Anwar. Terima kasih Prof. Thank you. Terima kasih. Ini sifu-sifu saya ni sebenarnya. Tanpa mereka semua, tanpa ajar saya PM Dr. Herman daripada tahun 2010, PM Dr. Herman ajar saya macam mana pitching. Ya Dr. Herman, kita pergi MTE 2011 dulu. Lepas tu jumpa dengan Prof Siva, banyak ajar saya, semua ni abang-abang saya lah yang banyak mengajar saya lah. InsyaAllah kalau kita kenal guru-guru yang mursyid, saya boleh katakan guru mursyid yang
Hebat-hebat ni insyaAllah lah Allah akan bantu kita untuk jadi lebih berjaya lah. Okey. Okey, Dr. Anwar, ketika ini jam di tangan saya telah pun menunjukkan pukul 4 petang. Jadi sebelum kita akhiri sesi petang ni, saya ada sedikit lagi lah persoalan. Bagaimanakah harapan Dr. Anwar, harapan diri Dr. Anwar sendiri juga kepada semua peserta lah dengan berkat kemenangan sejarah kemenangan pada tahun lepas. Jadi apakah harapan Dr. Anwar untuk permohonan ataupun pemohon-pemohon Anugerah Inovasi dan Perkomersialan untuk tahun 2021? Okey, terima kasih Dr. Herman. Sebenarnya untuk harapan untuk diri saya sebenarnya dalam proses pembelajaran lagi. Saya akan belajar lagi dan lagi dengan dengan banyak perkara lagi lah. Sebenarnya saya pun dengan adanya contohnya polisi perkomersialan melalui spin-off katakan. Jadi melalui itu pun itu adalah salah satu ilmu bidang baru bidang baru yang mana selama ni kita kadang-kadang kita buat research dan research tu selama ni kita fikir kita nak jual. Maksudnya kita nak bagi pada orang untuk dia bangunkan, untuk dia jualkan. Tapi sekarang ni kita ada satu cara lain yang mana baby kita ni kita yang boleh bangunkan dan kita boleh besarkan dia macam anak kita. Okey. Jadi why not dengan peluang dan jalan-jalan yang telah diberikan yang telah dibuka oleh tim UCC, dibuka oleh UTM. Jadi saya haraplah diri saya dan juga sahabat-sahabatlah yang di UTM jangan limitkan kita punya limitkan kita punya kelebihan ataupun jangan limitkan kita punya kekuatan tu. Kita all out kita all out, okey, kita all out and then tapi kadang-kadang kata Prof Syarin bila berborak dengan Prof Syarin kata kalau kita rasa family kita tak mampu ikut kita, so kita slow, kita perlahan. Tapi kalau family kita boleh ikut lagi dengan rentak kita, insyaAllah carry on. Jadi itulah, so saya harapkanlah untuk diri saya dan sahabat-sahabat semua, janganlah kita letakkan limit pada diri kita dan cubalah kita buat yang terbaik. InsyaAllah dengan niat yang baik, insyaAllah Allah akan tunjukkan pada kita jalan yang terbaik untuk kita, jalan yang terbaik untuk keluarga kita, jalan yang terbaik untuk semua umat di dunia ni lah. Jadi kita tak tahu kat mana kelebihan kita yang kita boleh masuk dalam syurga nanti. Mungkin adakah daripada segi kita punya pengajaran kita pada student kita ke? Adakah dari segi produk inovasi yang kita bangunkan untuk bantu mereka ke? So kalau kita ada satu niat yang kita apa-apa kita nak bantu kepada segala umat makhluk kat dunia ni, insyaAllah Allah akan bukakan jalan untuk kita dan mudahkan, dan Allah akan turunkan rezeki kita daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Okey, saya rasa itu sahajalah sedikit daripada saya. Okey, terima kasih Yang Berusaha Engineer Dr. Anwar Muhammad Kasim di atas perkongsian tadi sangat berisi. Itulah dia bagaimana ciri-ciri seorang penyelidik pure. Kalau orang Johor panggil piau piau. Jiwa raganya bukan sekadar produk inovasi, bukan dari segi penghantaran IP, bukan sekadar pengkomersialan, malah dilengkapkan dengan impact kepada industri dan juga komuniti. Jadi sekiranya peserta-peserta yang lain, rakan-rakan pensyarah mempunyai ciri-ciri yang sama ataupun lebih daripada saudara kita, Engineer Anwar, mungkin tuan-tuan, puan-puan, doktor, semadya, profesor bolehlah menghantar permohonan
untuk kita calonkan ke Anugerah Inovasi dan Perkomersialan tahun 2021. Baik saya bagi pihak urustia Pusat Pengkomersialan UTM ingin mengakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih yang terutama kepada Yang Bahagia Profesor Engineer Dr. Sivarau Subramaniam serta Engineer Dr. Anwar Muhammad Kasim di atas kesudian memberikan taklimat berkaitan dengan kriteria pemilihan anugerah inovasi dan perkomersialan serta perkongsian sedikit pengalaman dan juga rentetan bagaimana sesuatu produk yang telah dibangunkan oleh Engineer Anwar terpilih untuk diketengahkan sebagai pemenang anugerah. Terima kasih Prof. Siva, terima kasih Dr. Anwar kerana sudi bersama UCC pada petang ini. Juga bagi pihak, terima kasih kepada pihak UCC bersama KAIS serta semua staf UCC yang berada bersama dengan kita pada petang ini. Saudara Tinta, saudara Ajunadi, dua orang penyelaras Dr. Fariza dan juga Dr. Lee Mei Ping di atas kesudian bersama-sama semua peserta pada program petang ini. Dari itu saya rasa sehingga sini dahulu perkongsian taklimat Anugerah Inovasi dan Perkomersialan 2021 untuk kita bawakan ke Anugerah Academic University 2021. Dari itu sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad. Terima kasih Prof. Siva dan semua. Terima kasih semua. Terima kasih.